Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul kiram, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman. Dengan limpah kurnia Allah kita sambung majlis ta'lim. Kita malam ni ikhwatul iman sampai pada muka surat 66. Tapi sebelum tu ikhwan, kita tengok sikit dulu. Kita tengok sikit perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu'. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ada kata dalam kitab dia Al-Majmu'. Siapa ada kitab Majmu'? Jilid ketiga daripada kitab Al-Majmu'. Kata Imam An-Nawawi, dia kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa astuhibbu lil musalli mufridan aw ma'muman an yutilu dzikra ba'da salah wa yakthuru ad-du'a raja'a al-ijabah ba'dal maktubah. Hadha nassuhu fi al-um. Imam Nawawi kata disunatkan. Kalau antum ingat balik dalam pelajaran kita yang sebelum ni, kita sebut perkataan Imam Al-Aiz bin Abdul Salam. Yang ni kita sebut pula perkataan Imam Nawawi. Sebab ni orang kata Al-Aiz ni siapa dia, orang tak bisa kenal pula. Dia macam tu, orang kita dia lagu tu tak bisa kenal. Ni kita sebut pula perkataan Imam Nawawi. Kalau yang ni pun dia buat tak kenal, memang mangkuk betul kawan ni. Memang mangkuk betul. Kata Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i, dia kata Imam Nawawi kata Imam Syafi'i, aku sangat suka bagi orang yang semayang, sama ada dia ni semayang munfaridan, semayang seorang, atau dia makmum, atau dia imam. Aku suka an yutila zikra ba'da salah. Aku suka dia zikir ni panjang-panjang lepas semayang. Lepas semayang dia zikir. Dia semayang seorang ke, dia imam ke, dia makmum ke, habis semayang dia zikir. Aku suka. Dan dia memanjangkan zikir dia. Wa yakthuru ad-du'a, dan aku suka dia perbanyakkan doa. Raja'a, dia harap al-ijabah ba'dal maktubah. Kerana lepas kita sembahyang fardu, kita buat benda ni, kita harap sangat. Kerana Allah suka kita sembahyang fardu, lepas tu kita zikir, lepas tu kita baca doa, harap sangat al-ijabah, makbul di sisi Allah. Aku suka. Kata Imam Nawawi, hadha nasuhu fi al-um. Ni dia telah bawa nas yang cukup panjang di dalam kitab dia al-um. Jadi takat tu kita tahulah mazhab kita ni, mazhab Syafi'i,
Bila kita semayang, apa saja zikir, wirid yang kita tahu, yang melibatkan lepas semayang, baca. Apa saja yang kita tahu, yang benda tu sabit dengan semayang, kita zikir. Dan kita baca doa. Pasal apa? Lepas semayang fardu, doa sangat makbul. Diharapkan doa itu sangat makbul. Kata Imam Nawawi, qala ashabuna, kata ashab kita, ulama-ulama di kalangan kita, inna zikra wa du'a ba'da salah yustahabbu an yasirru bihima. Dia kata sesungguhnya zikir dan baca doa lepas sembahyang fardu yustahabbu, disunatkan sangat-sangat, an yusiru bihima, kita dengan suara yang pelan. Dengan suara yang pelan. Dengan zikir, dengan doa lepas sembahyang ni sunat, tapi sunat dengan suara yang pelan. Jadi antara pakai mikrofon dengan tak pakai mikrofon, yang mana tentu pelan? Bukan yang tu. Dia pakai mikrofon, dia tak pakai mikrofon. Doa bukan sembahyang, doa. Sembahyang dia pakai mikrofon, pakai bila dia sembahyang fardu. Ni kita kata zikir dengan doa. Dua-dua ni kata Imam Nawawi pelan. Tadi Nawawi kata kita disuruh zikir panjang-panjang lepas sembahyang, baca doa banyak-banyak, diharapkan makbul. Yang kata baca doa, yang kata zikir panjang-panjang tu macam mana? Dengan suara yang pelan. Illa an yakuna imaman yuridu ta'lim an-nas fayajharu li ta'allamu. Kecuali bagi imam yuridu ta'lim, dia nak ajak manusia, fayajharu li ta'limu, dia pun dengan suara yang kuat. Fa iza ta'lamu kanu 'alimina asarahu. Bila dah semua ni dah jadi orang yang reti, daripada jadi alimin, orang yang dah tahu dah, maka dia kembalikan zikir dengan suara yang pelan. Kenapa macam tu? Kerana ada satu hadis. Riwayat daripada Al-Bukhari, daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi bersabda, Nabi menyebut, Nabi kata, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Nabi kata, wahai manusia, hamba kena kesian kat diri hamba. Fa innakum la tad'una, kerana sesungguhnya hamba tidak berdoa asamma wala ghaiba. Hamba tidak berdoa pada Tuhan yang peka, Tuhan yang gaib. Innahu ma'akum sami'un qarib. Dia bersama dengan hamba dan dia dengar dan dia cukup dekat dengan hamba. Hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim. Kata An-Nawawi, istihbab al-dhikr wa du'a lil imam wal ma'mun wal munfarid. Memang tak payah kita sembang, sunat zikir benda baca doa imam dan makmum dan sembahyang seorang. Wa huwa mustahabun, benda ni sangat dituntut. Aqaba kulli as-salawati bila khilaf, lepas daripada sembahyang 5 waktu ni tanpa khilaf. Kalau satu orang bagi assalamualaikum, terus dia cabut ustaz motor, lari terus pergi kena roti canai, kita boleh kata kat dia macam-macam. Kita boleh kata mangkak, kita boleh kata 5 perut 3 serangkai, kita boleh kata. Pasal yang dia buat tu totally khilaf mazhab dan khilaf dengan sunnah. Lepas sembahyang ada zikir. Dia nak duduk, dia nak berdiri, dia nak berjalan sambil berzikir, itu hak dia. Tapi tak berzikir, walaupun dia duduk tapi dia sengap, khilaf sunnah. Orang kita dia ada silap faham. Dia faham kata duduk tu zikir. Pasal tu dia tak marah orang duduk walaupun tak zikir. Dia tu duduk, dia tu satu macam dia tungkat dagu lena. Oh, dia kata nampak bagus. Pasal apa bagus? Pasal tak bangkit. Kalau dia tu bangkit, dia tu berzikir, dia golek belah. Dia kata ramai kerah dalam masjid. Siapa yang tak zikir, dia kata kerah. Sama juga. Kita sembahyang subuh kan, kita tak baca doa kunut, tapi kita cuma angkat tangan pasal tak mau berkelahi dengan dia. Dia kata nampak berubah dah ni. Dia kata kan, nampak berubah elok dah. Wahai kita tak baca. Pasal dia faham kunut tu tak ada tangan.
Dalam mazhab Syafi'i, satu orang tu sami Allahu liman hamidah tak ada tangan. Tapi tak baca apa? Dia tetap kena sujud sahwi. Pasal maksud kunut itu bukan tak ada tangan. Maksud kunut tu kena baca bacaan di sisi Imam Syafi'i. Kita tak kira kawan tu nak duduk ke, kawan tu nak berjalan ke, nak bangkit, janji dia wirid. Janji dia berzikir, dia telah menepati sunnah. Ini kata Imam Nawawi bila khilaf, tak ada apa dia? Tak ada khilaf. Wa amma ma'tadahu an-nas aw katsirun minhum min takhsis du'a al-imam bi salati subhi wal asri fala asla lahu. Adapun kata Imam Nawawi, ini kita suruh dengar Nawawi cakap. Adapun kata Imam Nawawi, satu orang dia suka kalau imam itu mentakhsiskan doa, mengkhususkan doa. Ada orang dia suruh imam tu mengkhususkan doa. Lepas sembahyang, dia suruh imam tu baca doa dan dia nak mengaminkan. Kata Imam Nawawi, fala asla lahu, tak ada asal usul. Tak ada asal usul dalam mazhab dan tak ada asal usul di dalam hadis. Kata Nawawi, wa yastahabbu an yuqbala 'ala an-nas fayad'u wallahu a'lam. Dia kata yang sunatnya lepas bagi salam, imam itu menghadap dada dia kepada makmum. Kemudian makmum boleh buat apa makmum nak buat, imam boleh buat apanya imam nak buat. Kata Nawawi, wallahu a'lam. Saja kita baca-baca, kita pergi cari maklumat dalam buku-buku macam ni, saja kita habaq kat orang. Kan, jadi yang kita ni, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah, amin. Allahumma ahyina bil iman, amin. La asla lahu. Siapa kata? Nawawi kata. Jadi yang asalnya macam mana? Kita dituntut wirid panjang-panjang. Maksud panjang-panjang tu bukan kita reka, yang ada dalam hadis lah. Nak berzikir ke, nak tilawatul Quran lepas sembahyang ke, atas kita buat lah. Siapa tak boleh kata apa? Dan kita baca doa. Banyak akan baca doa lepas sembahyang fardu. Tapi bukan jama'i, infradi. Kita tak ada tangan. Kita minta kepada Allah apa kita nak minta. Benda tu ada riwayat, kita minta. Tapi beradab satu imam hingga, kata Nawawi di sini, kalau orang dulu, kata Nawawi, dia suka khususkan lepas subuh dan lepas asar. Imam baca doa, makmum nak kata amin. Kata Nawawi, benda ni semua tak ada asal usul. Kalau orang tanya kita, hampa pergi mengaji tak mana, kita habaq ke dia, kita ambil dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi. Baik ikhatul iman. Kita tengok buku kita. Muka surat 66. Ini kita nak masuk ikhatul iman, satu tajuk kita nak masuk berkenaan dengan benda-benda syubhat. Hari tu kita tengok dah dua benda. Satu yang kita tengok pada muka surat 61, iaitu orang sangka kata satu-satu mazhab tu, mazhab dia ikut tu, itulah yang paling betul, paling teliti, paling apa, macam-macam lah dia kata. Paling elok mazhab lain korang, pasal imam dia telah menelaah semua kitab. Ini satu kekeliruan yang cukup besar. Yang kedua, mereka merasakan bahawa kita ikut satu imam walaupun pandangan dia dhaif, tak salah, kita ikut. Sebab Allah tetap bagi kat kita satu pahala. Kita kata ni pun keliru. Yang Allah nak bagi satu pahala kepada kawan yang ijtihad. Adapun kita tahu pandangan dia dhaif, kita tak disuruh ikut yang dhaif. Kita kena cari yang sahih. Ni pula lagi satu. Yang ni pun lagi satu duk jadi. Apa dia? Itu muka surat 66, iaitu dilarang mengamalkan Quran dan sunnah secara mutlak kecuali mujtahid. Yang ni syok tajuk ni. Orang cukup sakit hati punya tajuk. Apa maksud tajuk ni? Quran dengan hadis ni dia barang mentah, belum proses. Ni pergi cabut ubi kayu. Terus tokak. Sakit perut lah. Dia kena buang kulit, dia kena basuh, dia kena rebus,
Lepas tu nak kena lenyek, baru jadi cuk keria. Nak kena tabung pula gula atas dia, baru kita boleh makan. Jadi walaupun nama kita makan cuk keria, hakikat kita makan apa? Ubi ya. Jadi hadis macam tu lah. Bukan kita boleh pergi ambil hadis Bukhari, hadis Muslim, terus kita amal. Kena proses. Siapa nak proses ni? Bukan kita. Yang nak proses ni ulama' besar-besar. Jadi hakikat nampak macam kita ikut ulama', tapi sebenarnya kita ikut siapa? Kita ikut Quran dan Sunnah. Ni candu dia bagi kat kita. Dia bagi candu. Hai, ingat senang ke nak pergi ikut Quran dan hadis? Kita ni bahasa Arab pun tak tahu. Kita ni bahasa Arab pun tak tahu. Bukan kata bahasa Arab pun tak tahu. 370 ni. Kan? Tapi tengok televisi semua pakai hitam dah. Semua dah pakai hitam, songkok hitam. Semua doa Al-Fatihah. Cuma nak cari tarikh. Pakcik pun satu saya dah hitam dah, tak parah. Kan? Lah ni semua duk cari satu tarikh kan. Satu tarikh nak sembahyang ghaib. Nak sembahyang ghaib. Satu tarikh nak sembahyang ghaib. Lepas tu nak kena bincang lah sembahyang ghaib ni, nak kena putus, nak kena himpun semua orang. Inilah kesan 1 juta zikir. Nampak? Kan? Ni kesan 1 juta zikir perdana. Pasal apa? Depa ni tak mau zikir, semua hati kotor. Depa tak apa, baca kita punya. Jangan baca orang punya, baca kita punya, kan? Biar pergi kat depa. Jadi dia bagi tahu lagu tu kat kita. Dia bagi tahu Quran dengan hadis ni bukan boleh semua orang pergi ikut. Jadi kita nak kena tengok hujah dia tu tak betul. Nampak macam betul tapi tak betul. Ketahuilah para ahli usul mutaakhirin kemudian ni yang datang ke belakang yang menyatakan tak boleh mengamalkan Quran dan Sunnah secara mutlak kecuali para mujtahid. Mujtahid ni siapa dia? Imam-imam hadis, imam-imam mazhab. Sekali lagi dia ditulislah A, B, C, D, E, F, G, H, I ni. Nak jadi mujtahid ni bukan senang. Bila kita dah boleh ada macam-macam ilmu, baru kita boleh ikut Quran dan Sunnah. Baru kita boleh ni, kita duk mengaji ni salah ni. Ada dia pergi baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hai, bukan saya hang tu. Dia kata kalau nak pakai baju, ikut saya. S, jangan pakai double XL. Kalau hang double XL, hang pakai L, jadi hang organ nak koyak baju. Ni dunia duk jadi kalang kabut ni Pak Amit, pasal ni lah, pasal ni. Depa ni apa elok pun tak tahu. Tak tahu. Duk pergi baca hadis Bukhari, Muslim. Jangan main. Tengok dia kata lagu mana. Menyatakan bahawa syarat mujtahid itu sebagai berikut. Tengok, dia punya letak syarat bila kita boleh ikut Quran dan Sunnah. Setelah kita kuasai A sampai I ni. Tengok apa dia. Satu, kita kena jadi macam ni. Kita kena jadi mujtahid, orang yang satu ranking dengan mazhab, sudah baligh, berakai, cerdas, kuasai dalil aqli, sehingga mereka hingga apabila ada masalah yang keluar dari asal, dia kembali kepada asalnya. Hingga datang dalil naqli Quran dan Sunnah yang memalingkannya daripada hukum asal. Itu syarat nombor 1. Dia tahu beza. Dia tahu beza nas naqli dengan nas aqli. Pasal apa guna akal? Pasal apa tak pakai Quran dan Sunnah? Pasal apa? Dia tahu pasal. Dia tahu benda tu. 1. Menguasai bahasa Arab seperti nahwu, sarah, balaghah, yang disertai dengan penguasaan ilmu hakikat syar'i dan urfi. Dia tahu benda tu. Nahwu, sarah ni semua kena tahu kan. Takkan duk pergi hafal baitun, sayyaratun, saburatun, tak salah. Dia kata dosa. Ikut kami dia dah ikut kami. Nahwu tu kena tahu apa dia nahwu. Dalam nahwu tu nak kena pecah pula perbezaan nahwu antara ulama Kufah dengan ulama Basrah. Ulama Kufah punya nahwu macam mana? Ulama Basrah punya nahwu lain. Si bawih itu siapa dia? Ada nahwu si bawih diterima, ada nahwu si bawih ditolak. Kena tahu ni semua. Syarah Ibnu Aqil khatam tak lagi. Oh, dia tanya kita. Takkan duk mengaji matan urfiyah, dia kata tak usah duk mengaji . Tu syarat dia tu. Lepas tu balaghah kena tahu. Lepas tu uruf. Bahasa Arab yang melibatkan uruf orang Arab tu macam mana? Lahjah dia tu macam mana? 3.
Sebahagian menambah, seorang mujtahid juga memerlukan ilmu mantik. Kena tahu ilmu mantik. Dalam ilmu bahasa Arab tu salah masuk lagi, ada mantik, ni semua ni kena tahu. 4. Menguasai ilmu usul dan mengetahui dalil-dalil hukum daripada Quran dan Sunnah, hingga mereka tidak mensyaratkan harus menghafal nas-nas, tapi menurut mereka cukup mengetahui letak nas-nas tersebut dalam mazhab Quran dan kitab-kitab hadis. Kena tahu usul hadis kena tahu, usul Quran kena tahu, usul fiqh kena tahu, usul tafsir kena tahu, usuluddin kena tahu. Tak apa tak apa, tapi bila sebut kena tahu ada dalam kitab mana, siapa pengarang ni, semua kena tahu. 5. Mengetahui perkara-perkara ijma' dan khilaf. Ijma' yang mana, khilaf yang mana, kena tahu. 6. Mengetahui syarat-syarat hadis mutawatir, ahad, sahih dan dhaif. 7. Mengetahui masalah nasikh dan mansukh, kena tahu. 8. Mengetahui asbabun nuzul. 9. Mengetahui ahwal para sahabat dan kondisi para perawi hadis. Mereka berselisih pendapat tentang syarat, tapi tidak mengingkari qiyasnya. Semua syarat-syarat mereka tetapkan ini tidak tercantum secara nas dalam Quran dan Sunnah. Menurut mereka, tanpa syarat-syarat ini tidak sah mengamalkan Quran dan Sunnah. Siapa nak pergi tadi tu? Siapa nak pergi tadi tu? Kita mengaji bahasa Arab 5 tahun, bolehlah cakap sebatas 2. Kita balik Malaysia 10 tahun tak cakap Arab. Orang yang cakap balik duk tu yang mengaji. Tu yang mengaji tu hak nama ustaz Pak Mit. Duduk mai tu Arab berketuh, baru kita teringat balik. Oh, lupa. Pasal kita duduk dengan bi'ah Malaysia, lepas tu duduk pergi cari pula 370 tak jumpa, dia hilang. Ni hak duk pergi buka Sahih Bukhari ni, ada ke 9 syarat ni? Dia mujtahid, dia tahu nahwu, dia tahu sarah, dia tahu ke ilmu usul, mantik, balaghah, badi' ni semua dia tahu ke? Dia tahu ke nasikh, mansukh? Dia tahu ke ilmu hadis mutawatir, hadis dhaif, hadis ahad? Tahu ke semua tu? Asbabun nuzul tahu? Tak tahu. Tak tahu, jangan duk pergi ikut Quran, jangan ikut hadis. Habis nak ikut siapa? Ikut kami. Ikut guru kami, ikut kebiasaan. Kerana nak pergi ambil benda besar-besar ni, Quran, hadis ni benda besar-besar, kena ada syarat-syarat ni semua. Di mana-mana kita pergi, inilah yang orang duk beritahu kat kita. Kata dia, apa yang dia sebut itu langsung tak ada dalam agama. Ni nama dia ghulu syubhat. Ni nama dia syubhat ilmu. Tengok apa dia kata. Bahkan ijma' ulama' pun tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Tak ada ulama letak syarat lagu tu. Cuba bayang, satu orang masuk Islam, dia nak amal Islam. Islamnya mana dia nak amal? Takkan dia masuk Islam dia mujtahid? Takkan dia masuk Islam dia dah tahu nahwu saraf? Ni saya nak semayang, kita kata kena semayang macam Nabi. Oh, tak boleh. Pasal apa tak boleh semayang macam Nabi? Dia baru masuk Islam, dia tahukah bahasa Arab, nahwu? Dia tahukah yang kata nasikh mansukh? Kita tanya kat dia, you Muslim? Dia kata, now I'm Muslim. Before Lahore, I'm not Muslim. After Lahore, I'm Muslim. I convert after Lahore, I'm Muslim. Now I want to pray. Betul tak Cik? No, I want to pray. Aku nak sembahyang. Teach me. Betul tak Cik? Nampak? Dia kena tanya. Takut tak betul? Ajar aku. Dia kata kat kita, ajak kat aku macam mana Nabi sembahyang. Oh, dia kata tak boleh. Mana boleh sembahyang macam Nabi? Hang tak tahu nahwu, hang tak tahu surah, hang tak tahu balaghah, Arab apa, hang tak tahu. Hang ni bukan Arab, hang ni India punya orang. Hai, maka hang kena sembahyang macam aku. Aku buh tangan sengit, hang pun tangan sengit. Aku buh usalli, hang pun buh usalli. Pasal apa? Pasal kita belum layak sembahyang tanpa usalli. Pasal kita belum mujtahid. Ini semua nama dia syubhat ilmu melampau. Ini semua keluar daripada peradaban ilmu yang sebenar. Syarat-syarat lagu ni, syarat-syarat yang tak pernah diletakkan oleh salafus salih. Yang letak syarat ni siapa dia?
ulama fiqh yang hulu dengan mazhab mereka. Tengok apa lagi dia kata. Penjelasan masalah ini, Quran dan sunnah Rasulullah dan ijma' kaum muslimin seluruhnya menunjukkan mengamalkan Quran dan sunnah Nabi tidak disyaratkan kecuali satu syarat saja. Ni dia bagi 9 syarat. Sebenarnya nak ikut Quran, nak ikut sunnah, ikut Islam, satu syarat saja. Apa dia? Mengetahui hukum amalan yang dilakukan menurut Al-Quran dan sunnah. Tidak ada syarat tambahan dalam mengamalkan wahyu selain mengetahui apa hukum mengamalkannya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkar persyaratan ini. Satu je kita kena tahu. Yang kita nak amal itu, hadis itu benar ke tak benar? Satu je. Atau kita tanya orang lah, fas'alu ahla zikri. Kita tanya benda yang kita tak tahu. Tanya siapa? Tanya orang yang tahu. Dengar kata dia mengaji hadis, dia ni ada buat master hadis, PhD hadis, kita tanya lah kat dia. Kata ustaz, hadis ni sahih tak? Dia kata sahih. Itulah syarat untuk amal Quran dan sunnah. Maka 9 syarat yang dia bagi tahu tadi, itu nama dia ghulu, melampau. Main pula satu kawan, dia kata ada 12 syarat. Ni dah 9 pun dah teruk. 9 pun dah teruk. Dia pergi tambah lagi 3. 12 syarat punya ada. Salah satu syarat kita nak ikut hadis-hadis ni semua, kena pastikan kesahihan kapal terbang 370. Sahih, baru kita boleh amal. Lagu ni punya ada. Maksudnya, para ahlul usul yang datang kemudian, mereka ni kita panggil ahlul usul, yang letak syarat-syarat macam-macam ni. Dengan semua syarat-syarat ni mereka letak. Ketika ilmu datang, ketika ilmu tentang wahyu sebagai sandaran amal, mereka ingin merealisasikan sandaran itu, iaitu menjelaskan metod-metod untuk mengamalkan ilmu yang merupakan sandaran amal. Mereka menetapkan syarat-syarat tersebut dengan dugaan bahawa tidak mungkin mendapat ilmu wahyu dengan tanpa syarat-syarat itu. Ni kita panggil depa tahqiqul manat. Nama dia tahqiqul manat. Depa saja pergi letak syarat tu supaya orang ni tak rasa agama ni apa? Sembrono lagu tu. Depa letak syarat lagu tu. Depa tak mau orang ni duk pi buat lebih kurang ambil hadis amal, lepas tu jadi silap faham. Dia tak mau macam tu. So hang boleh harap hang baca satu hadis, lepas tu hang nak pi terjemah ikut suka. Tahqiqul manat ni maksud dia, depa punya ingat tu bagus. Bagus nak jaga agama. Tapi syarat depa tu pada anak murid depa telah jadi syarat agama. Ini satu masalah. Ini satu masalah. Dan benda macam ni lah ikhwan duk jadi banyak dalam dunia. Satu orang dia buat satu undang-undang, dia rasa undang-undang tu boleh kawal agama. Akhirnya undang-undangnya dia buat, orang kata yang tu agama. Sampai orang nak jentik sikit pada orang tak mau. Orang nak usik sikit pada orang tak mau. Tak mau. Itu tengok dalam Malaysia ada satu undang-undang nama Undang-Undang Keluarga Bahagia. Sikit kan nak bagi bahagia orang. Nama undang-undang Keluarga Bahagia. Lagi satu hospital bahagia. Bahagia juga. Baguslah depa ni nak bela wanita, bagus. Tapi last kali jadi lagu mana? Last kali kalau kita pergi angkat nikah, kerana undang-undang bahagia ni, kita tak mau baca di belakang surat nikah tu punya taklid. Dia tak mau berkeluar surat nikah kita. Dia nak bela wanita, baguslah. Ataupun mungkin hakim yang buat tu dia sendiri takut bini dia. Mungkin juga undang-undang lagu ni semua jadi. Tapi kita tengok dari segi baik, dia nak bela wanita. Tapi akhirnya, dengan niat nak bela wanita, agama jadi bubuang suara. Kalau kita pergi bagi tak, kita angkat nikah, aku terima akan nikahnya. Yang qadi tu pula nak angkat nikah, aku nikah akan dikau. Aku kahwin akan dikau. Tu dia. Nikah lain, kahwin lain. Dia perosok masuk sekali. Punya nak bagi menikah. Aku nikah akan dikau. Aku kahwin akan dikau. Kita tambah lagi satu. Aku kalanium akan dikau. Kita tambah lagi satu. Tu kira nak abad. Sungguhlah. Dengan Fulanah binti Fulan. Dengan mas kahwinnya RM500 tunai.
Dia itu pun kata, aku terimakan nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Beralih kanan, sah. Belakang kiri, sah. Selesailah kahwin. Baca khutbah nikah semua apa lebih kurang. Satukanlah hati dia, ya Allah, macam mana Adam dengan Hawa, Yusuf dengan Zulaikha. Minta semua. Amin walhamdulillah rabbil alamin. Pusing. Dia pusing surat nikah tu. Dia kata baca, ni nikah ni. Baca tak lah? Ni nikah. Baca tak lah? Alamak. Sekiranya aku tinggalkan bini aku, halba campur, oi. Ni majlis cerai ke majlis kahwin? Majlis kahwin. Yang suruh dia lepas cerai pasal apa? Pasal keluarga bahagia. Nikmat keluarga bahagia. Yang cukup lapuk, lebih lapuk daripada bujang lapuk, tak diubah-ubah sampai lah. Gila ke hari kahwin pergi cakap pasal cerai? Gila ke? Tak, kita buat ni demi nak menjaga nasib wanita. Betul. Kita kena jaga nasib wanita. Betul. Kahwin tu amanah. Tak boleh pukul, tak boleh kedebang, tak boleh kedebung. Betul. Tapi last kali, kalau ada pengantin tak mau baca ni, qadi tak mau sign, surat nikah tak boleh keluar. Hampir bagi leceh orang dengan benda ni. Antum tengok. Ni duk jadi ni Pak Mit. Ni duk jadi ni. Habis kita macam mana? Bini tu dah sah jadi bini kita. Memang sah. Tapi tak ada surat nikah. Habis besok bini kita pregnant, pergi hospital beranak, kita pergi pejabat pendaftaran, dia minta surat hospital. Dia minta kita sijil nikah. Kita kata tak ada, pasal saya tak mau baca lafaz taklid. Oh, dia kata, kalau kata saya tak boleh bagi, anak kita paling besar, nak pergi sekolah. Kita nak pergi daftar nikah kita. Kita tak ambil sijil nikah, kita pergi sebelah tu. Kita kata saya nak daftar nikah saya. Dia tu duk tengok kita. Orang Islam ke? Orang Islam tak boleh daftar, dia kena pergi pejabat qadi. Tak, saya tak mau lafaz taklid. Lafaz taklid tu lafaz cerai. Kenapa nak cerai? Saya nak kahwin, saya tak ada niat nak cerai. Saya kahwin tak ada niat nak cerai. Lepas saya kahwin, niat nak kahwin lagi ada. Niat nak cerai tak ada. Tak ada. Pasal apa nak pergi cerai? Nak cerai ni pasal apa? Pasal apa nak baca lafaz taklid masa cerai? Pasal apa? Tak ada pasal. Kecuali wanita tu yang meletakkan syarat sebelum angkat nikah. Kita cadangkan kepada tuan-tuan qadi ni beli satu buku, nama dia Al-Mughni, tulisan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Kalau saya buat tangan saya macam ni, panjang lagu ni buku dia. Pergi beli, baca. Imam Ibn Qudamah Al-Mughni. Bukan Mughni Muhtad, itu Khatib Syarbani. Ini Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dia cerita tajuk ni. Kecuali perempuan tu. Perempuan tu kata, saya nak kahwin dengan saya boleh, tapi dengan satu syarat. Saya, selama saya jadi isteri awak, saya tidak mau saya dimadukan. Itu aja. Dia letak syarat. Kita pun laki-laki dengar nanti saya pergi semai istikharah sat. Buat 2 rakaat baca Quran apa-apa, ya hanana ya. Apa semua lebih kurang, wahyu ilham bagat turun, kita kata okey, saya setuju. Kita setuju sebelum angkat nikah dan kita jadikan dia sebagai syarat angkat nikah. Itu 2 orang duk berhubung. Itu dia punya pasal. Itu ada perbincangan. Tapi mana ada perempuan lah ni. Jantan tu pun terkejut. Baca-baca terkejut. Kalau aku tinggal 4 bulan, pergi mengadulah dia kat mahkamah, pergi bayar RM10. Kena bayar pula. Kena bayar RM10. Bukan pergi free. Kena bayar RM10. Bincang mahkamah, sabit satu talak. Pukul ke tak bagi nafkah zahir batin cukup 3 bulan. Mengadu pula. Bayar lagi RM10. Jatuh satu talak. Syarat lagu ni dibuat untuk menjaga. Tapi last kali, orang dah jadi apa? Bidu agama. Qadi pun dah ingat jadi agama. Pasal qadi masa pergi kursus, dicerita enakmen keluarga bahagia je kat dia. Tak dicerita kitab-kitab kita sebut ni semua. Ni, kita punya kitab ni sampai 5 jilid kan. Nanti kita masuk jilid nombor 3, dia ada satu tajuk pula, tajuk nikah. Lah tu tengok di situ, lagi kacau.
siapa layak jadi wali dekat perempuan tu, lagi kacau. Ulama punya bahas, lagi kacau. Yang kita tahu jadi wali ni siapa dia? Jadi wali ni siapa dia? Belah bapa tak tahu dia main pula, belah mak pula jadi wali. Janji siapa yang bela budak perempuan tu, dia sayang budak perempuan tu, dia layak jadi wali. Mak tak kira, bapa tak kira, jadi wali. Ambil yang tu, gu dengan keluarga bahagia, memang tak bahagia. Dia kata kita gila pula. Ini syarat-syarat ni semua ikhwan. Nanti tengok daripada mula nak jaga, lepas tu jadi kacau bila. Antum tengok, dugaan ini masih perlu ditinjau ulang. Kerana setiap orang memiliki pemahaman, jika ingin mengamalkan nas Al-Quran dan Sunnah, dia tidak dilarang untuk mengamalkannya. Bukan satu yang mustahil untuk mempelajari maknanya dan membahas apakah nas itu mansukh, khusus ataupun muqayyad, hingga dia mengetahui dan mengamalkannya. Tak ada susah apa. Jadi kita duduk mengaji, kita tanya dekat ustaz, ustaz baca Sahih Bukhari, kita baca ustaz. Ustaz akan terang. Ni pada bab ni, antum kalau ingat lagi, kita dah jumpa satu hadis lain. Hadis hari tu tak bagi buat, hadis hari ni membenarkan buat. Ustaz tu terang. Yang mana nasikh, yang mana mansukh. Itulah syarat dia. Bukan mesti Quran dan Sunnah diturun untuk kita. Mana boleh ada syarat untuk kita mengamalkan dia. Ada tengok Nabi kata dekat kawannya bunuh, Nabi cerita yang bunuh 100 orang tu. Last sekali dia pergi jumpa kawan, last sekali dia kata aku buat dosa bunuh 100 orang. Apa kawan tu kata kat dia? Apakah, siapa dan apa yang boleh menghalang kamu bertaubat kepada Allah? Bahasa dia betul. Nabi cerita balik benda tu. Kawan hak mula tu dia bunuh 99. Kawan tu kata bunuh satu orang pun macam bunuh semua orang. Hang bayang, hang bunuh satu orang, hang macam bunuh semua orang. Hang bunuh 99, dah tak ada orang dah bunuh. Punya berat dosa hang ni. Aku tak tahu Tuhan tak nak bagi taubat, bagi dia tu terus mati. Mai pada kawan ni betul. Apakah yang boleh menghalang kamu daripada bertaubat pada Allah? Betul. Apa yang boleh menghalang kita daripada ikut Quran dan Sunnah? Ini semua bila ada syarat menghalang kita ikut Quran dan Sunnah, ketahuilah syarat itu menyalahi Quran dan Sunnah. Kita kena tolak syarat itu. Bertanya kepada ulama, misalnya apakah nas itu nasikh, khusus? Kita tanya dan mereka mengkhabarkan hal itu. Bukan termasuk jenis taklid. Kita tanya kepada orang yang tahu. Kita bukan taklid, kita tanya supaya kita dapat ilmu. Tapi termasuk jenis ittiba'. Itu satu jenis ikut. InsyaAllah akan dijelaskan perbezaan antara taklid dan ittiba'. Kita ada satu bab nanti sebelum akhir, beza orang taklid dengan orang yang mengikut Nabi. Walhal terhitung jumlah nas-nas Quran dan as-sunnah mewajibkan semua mukallaf beramal dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sikit pun pengkhususan pun untuk orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Tak ada satu syarat apa. Satu je syarat dia. Belajar Quran, belajar hadis, amal terus. Dan kita tanyalah kepada ustaz yang ajak kita tu, apa yang kita muskil? Apa yang kita tak tahu? Satu persatu. Bila baca, diterang masalah sanad, diterang masalah matan, diterang masalah kedhaifan, kesahihan. Dan kita boleh tengok antum satu bab yang kita belajar yang diberi penjelasan macam ni, melainkan bab Quran dan Sunnah saja. Lain bab dia cerita ada satu wali berjalan atas air. Cukup mah. Wali tu nama apa? Saya pun tak apa nak ingat. Tapi dia wali lah. Takkan dia Hindu mabuk kot jalan lagu tu. Dia wali lah. Bila? Cerita dulu lah. Takkan cerita lah kot. Lah kapal terbang pun jatuh, takkan nak jalan atas air. Wali tu dia duduk tak mana? Saya kata cerita lama, tanya dia duduk tak mana? Dia duduk atas bumi lah, takkan dia duduk atas udara. Sanad tak ada, matan tak ada. Just believe. Saya cukup. Jangan tanya apa. Jangan duk tanya apa. Ni saya cerita Nabi nak mati susah kan? Nabi duk nyawa Nabi mai tanda dah. Ummati sakit. Nabi tanya Jibril, ni macam ni kan mati? Jibril kata tak. Ni hang seorang aja mati lagu ni. Ui, sakit ni, tak ada sakit. Ni lah paling lembut. Nabi dengar. Nabi nak mati, Nabi dengar. Oh, paling lembut macam ni. Kalau paling sakit, paling sakit Triple H, ganda.
Nabi kata, bagilah yang lembut ni kat mereka, sakit tu pun main kat aku. Kan? Setengah orang dengar merambut air mata. Bru. Pasal apa? Nabi sayang kat dia. Ni ustaz, hadis itu macam mana? Tak, saya cerita pasal Nabi, bukan saya cerita hadis. Percaya sudahlah. Bila kata ada hadis, percaya sudahlah. Taklah nak cari tak mana. Tak payah cari. Saya tolong cerita, cari. Buat apa? Buat apa abang duit nak beli buku? Buat apa abang duit beli buku? Saya tolong baca bagi. Dak, kitab ustaz baca tu siapa tulis? Lain kali tu seduk mai. Lain kali tu seduk mai. Susah sangat nak ajak hamba. Lagu tu. Hadis dah. Ilmu hadis dah. Ada sanad, ada matan. Ada sahih, ada dhaif, ada ditolak, ada makbul. Ada ditolak, ada diterima, makbul, ada mardud, ada tolak. Ada yang dihati-hatikan, ada yang kita mendiamkan diri. Perbincangan panjang, ikhwan. Jadi satu benda yang mesti buang sebelum kita mengaji fiqh ni apa dia? Syarat bila kita jumpa dalam hadis. Hadis cerita ayat mutlak macam mana? Kita kena terima hadis. Kawan tu kata tak boleh. Kita tak boleh terima hadis cakap ayat mutlak lagu tu. Kita kena tengok ustaz kita kata lagu mana. Kita kata tak, hadis. Tak. Ustaz kita mengaji lama. Ustaz kita ni dia mengaji lama. Mengaji lama tu tanda bodoh. Mengaji lama tu tanda tak apa cerdik lah. Orang cerdik mengaji 2 hari cukup dah. Mengaji 2 hari kan. Macam kita dah buat ni kursus umrah. Kan? Di KL baru ni saya buat kursus umrah. Daripada pukul daripada pukul 3.30 saya start sampai pukul 5 umrah cukup. Cerita rukun umrah, tawaf apa pantalan cukup dekat tu. Kan? Makcik tu kata mudahnya umrah. Kata umrah mudah betul. Lagi mudah daripada umrah pun ada. Apa dia? Tak usah pergi umrah. Lagi mudah betul. Tak usah pergi umrah. Tak pasal apa nak ambil panjang-panjang. Cerita apa yang kena buat lah. Cerita apa yang kena buat. Begitu sikit-sikit. Cukup dekat tu. Titik. Habis. Kita cerita panjang-panjang dia tak faham. Hadis kita cerita bagi dia tahu. Hadis ni hadis apa? Riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Martabat hadis Bukhari lagu mana? Bukhari ni dia ada perawi-perawi dia macam mana? Perawi Bukhari ni siqah ke tak siqah? Kita cerita 1, 2, bila sampai bab tu kita cerita. Okey, sahabat, hadis ni boleh amal. Pandangan orang kita terus ambil, kita ikut pada hadis. Depa mai kata senang kan nak ikut hadis. Dia beritahu kat kita, bila ada orang kata lagu tu, ketahuilah dia telah membawa kita jauh daripada petunjuk Allah. Kita tinggal dia. Okey, tajuk yang baru iaitu syubhat yang keempat. Mengamalkan firman Allah, bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Ini lagi satu masalah. Masalah apa dia? Masalah kita kena tanya pada orang yang tahu. Betul tak? Betul. Tapi dia punya kona tu kot lain. Dia macam khawarij. Matan yang betul, tapi dia heret pergi ke lain. Ayat Quran kata, tanya pada orang yang tahu. Nah, maka dia kupas, hantar tak siapa dia orang yang tahu. Orang yang tahu tu bukan kita. Orang yang tahu tu orang yang ada 9 syarat tadi. Mereka lah orang yang tahu. Kita ni tahu apa? Kita ni tahu apa? Kita ni inna a'tainakal kausar pun kita tak tahu apa. Yang tahu siapa dia? Yang tahu. Mereka ni hebat-hebat. Pasal tu kita kena tanya mereka. Kita jangan tanya ni semua ni duduk mengaji Sahih Bukhari Muslim. Mereka ni bukan maksud ayat ni. Mereka ni ustaz-ustaz muda ni. Aku cukup takut dengan mereka ni lah. Dia kata Quran dengan hadis. Aku takut mereka ni belah Saudi ni. Allah. Dia buat muka macam kapal tak jumpa lagi. Wahai dah jumpa. Dia buat macam tak jumpa lagi muka. Mereka ni lah. Jangan dah dengan mereka ni. Ni dia ajak. Lagi dia ajak sembahyang tak ada usalih. Tak mampu. Tak pasal apa nak mampu. Ni duk sembahyang tak ada usalih. Tak mampu pun. Janganlah ada buat dengan mereka ni. Jangan. Dia nanti ajak pak hang mati tak ada tahlil. Habis Pak Hang tu duduk macam mana? Aku tanya satu soalan. Hang tanam kucing dengan hang tanam orang apa beza? Kawan tu pun muka masuk dalam macam bau hantu masuk dalam. Nak fikir apa beza? Tanam kucing, tanam orang apa beza? Itu kata beza kucing dengan orang lah. Dia kata hang tak tahu.
Beza tanam kucing dengan tanam orang. Yang pertama, beza ada talqin. Oh, betul ke? Yang kedua, kena riak arwah. Mana ada orang tanam kucing Al-Fatihah? Tak ada. Mana ada? Tak ada. Tanam orang, kena ada. Summa ila arwahil muslimin muslimat, khususan arwah sahibul bait. Ya Allah, sampaikan pahala ni khusus ya Allah, khusus kepada tuan rumah hak jamu kami roti canai ni. Pasal pahala ni dia pi panjang macam tu, takut dia pi kat orang lain. Pasal apa takut pi kat orang lain? Pasal orang lain tak bagi roti canai, dia ni yang bagi roti canai. Jadi jangan kena kalau pi kat orang lain, kesianlah dia ni bagi roti canai, tak tahu pahala tapi kat pak dia. Leceh. Sebut macam tu dalam doa tahlil. Dululah kita tak tahu apa kan, kita doa amin. Kalau boleh baca doa sampai lengah hujung-hujung ni sendi-sendi lagi panjang lah insya-Allah. Ni malam pertama masuk kubur, baguslah dia ni selamat. Itu beza dia. Hang duk pergi mengaji dengan depa ni semua ni semua bukan ada. Hang bayang pak hang bela 60 tahun. Pak hang sampai pencen, sampai uzur, bela hang. Satu Fatihah tak bagi kat dia. Hang anak ke? Anak ke? Alamak, dia teran lah begitu. Kita ni dia main dalam hati dengan ayak mata. Turun habis. Allah, betul lah. Lepas ni aku tak pergi dah baca ilmi, aku tak pergi dah lah. Macam tu dia ugut kita. Tengok apa dia nak cakap. Ketahuilah bahawa salah satu daripada alasan kaum yang bertaklid adalah mereka mendakwa firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mempunyai pengetahuan. Depa baca ayat ni, terus depa kata ayat ini mengarahkan kita ikut mazhab. Ayat ini mengarahkan kita tak boleh keluar daripada mazhab. Dia pergi ke situ. Sedangkan ayat ni turun, mazhab tak ada lagi. Ayat ni turun kat Nabi, mazhab tak ada lagi. Macam mana ayat ni boleh turun supaya Nabi dengan sahabat pi ikut benda tak ada? Macam saya dengar video dengan pakcik lah. Imam Nabi menyesal, Nabi rasa menyesal tak jumpa Imam Ghazali. Imam Ghazali mati tahun 505 Hijrah. Nabi mati tahun 10 Hijrah. Satu benda Nabi rasa ghalat. Nabi rasa ghalat betul-betul. Tak jumpa siapa? Imam Ghazali. Kan? Dalil tu. Orang Allah mau dahsyat Pak Mi. Jangan dapat anak semua pun nama Ghazali. Pasal apa? Nabi sendiri suka. Baik, menurut mereka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada dirinya. Inilah dalil yang kami pegang. Nabi SAW menganjurkan bagi yang tidak tahu seharusnya bertanya kepada yang lebih tahu. Nabi menyebut dalam hadis yang menceritakan tentang orang yang terluka parah di kepala. Nabi menyebut, ala sa'alu iza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ai as-su'al. Mengapa kamu tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Ketahuilah ubat kebodohan adalah bertanya. Ini hadis ini adalah hadisnya Hasan. Yang cerita kawan tu pecah kepala, luka. Lepas tu dia malam tu pula dah luka kepala. Tapi mimpi pula mewajibkan mandi junub. Menjelang waktu siang, kawan gelabah lah. Sembang, ni saya ni lagu mana ni, dah sakit kepala pecah ni, mimpi pula. Dia kata, apalah hampir jadi lagu ni. Selagi ayam duk ada, kena pakai ayam. Buka Bentley semua, suruh orang juruh lah. Juruh dengan kepala ayam masuk semua, tak dan 1 jam, dia main tangkap sejuk. Dia main lagu nak demam, dia main lagu kancing gigi, habis rumah terus. Dia pergi cari Abdullah bin Abbas, bagi tahu. Nabi mai, Nabi kata, semoga Allah mengutuk orang yang bagi fatwa yang macam ni. Ni keluarlah hadis ni. Ala ketahuilah, mereka yang tak tahu sepatutnya tahu. Sepatutnya mereka yang tak tahu tu kena tahu. Tahu apa dia? Ubat tak tahu ni kena mai tanya. Jangan duk pergi cakap macam tu. Ubat tak tahu ni kena mai tanya, pergi selidik.
Jadi Nabi kata siapa yang bagi fatwa sampai dia terbunuh, maka dia akan dapat dosa macam bunuh orang. Kata Imam Syangqiti dalam kitab dia Adwa'ul Bayan, adapun dalil mereka dengan ayat, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, adalah dalil yang tidak pada tempatnya. Sebab ayat ini tidak menunjukkan untuk melakukan taklid buta sebagaimana yang mereka lakukan, iaitu berpegang dengan seluruh pendapat seseorang dan mengabaikan semua pendapatnya lain. Nampak? Kata Imam Syangqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan. Imam Syangqiti ini salah satu daripada guru Profesor Dr. Radhi. Dr. Radhi pernah mengaji dengan dia. Dia ada buat kitab Adwa'ul Bayan 10 jilid. Masa Dr. Radhi mengaji dengan dia, dia baru buat 1 jilid. Imam Syangqiti, satu tafsir yang sangat menarik, iaitu Quran menafsirkan Quran. Kata Imam Syangqiti, depa ambil ayat ni, ayat Quran pergi tanya pada orang yang tahu. Depa ambil ayat ni sebagai dalil kita tak boleh keluar daripada mazhab. Pasal Quran kata kena tanya orang yang tahu. Maka orang yang paling tahu adalah imam mazhab. Kita tak boleh keluar. Lah ni imam mazhab tak ada. Buku depa, tulisan depa, pengemas sampai kita lah. Sampai kita hari ni ustaz-ustaz yang ada dalam kita punya rumpun ni, yang ni semua dia ikut mazhab cantik elok, tanya kat depa. Depa kata ya, depa kata tak. Cukup dekat tu. Benda baru apa semua tak mau dengar. Kalau ustaz-ustaz kita kata sembahyang hadiah tu ada. Pasal apa? Kita tak disuruh pergi faham Quran dan Sunnah. Kita disuruh tanya pada orang yang belajar. Tanya kat depa. Depa kata mazhab Syafi'i ni ada sembahyang sunat hadiah. Buat cukup dekat tu. Kata Imam Syangqiti, cara depa pi ambil ayat ni faham lagu tu, depa dah silap banyak. Ayat ni tak pernah ajak kita jadi taklid macam tu. Ayat ni suruh kita tanya kepada ahla zikri. Kata Imam Ja'far Al-Baqir, nahnu ahla zikri. Imam Ja'far Al-Baqir ni dia ahlul bait, keluarga Nabi, salah satu imam yang Syiah pegang. Dia bukan Syiah, Imam Ja'far Baqir dia bukan Syiah, tapi Syiah kata dia orang Syiah. Dia ni memang keturunan Nabi sungguh. Ja'far Al-Baqir, dia kata apa? Ketika dia tafsir ayat ni, dia kata nahnu ahla zikri. Kami ni keluarga Nabi, kami ahli zikir. Kami banyak meriwayatkan daripada Nabi. Tanya kat kami pasal Nabi. Tanya dekat kami pasal Nabi, kami boleh jawab. Jadi maksud ayat ni apa dia? Tanyalah kepada orang yang paling tahu tentang Nabi. Macam mana dia tahu tentang Nabi? Dia belajar hadis. Dia belajar tafsir. Dia tahu pasal Islam. Pergi tanya dia. Kita tak ada syarat apa-apa pun tak apa. Satu je syarat. Pergi tanya dan kita dapat penjelasan tentang hadis itu. Tidak syak lagi bahawa yang dimaksudkan dengan ahli zikir yang tercantum dalam ayat adalah ahli wahyu, orang yang tahu pasal Quran dan Sunnah, yang mengetahui apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti para ulama Quran dan As-Sunnah. Mereka diperintahkan bertanya kepada ahli zikir agar mereka mendapat fatwa yang ada dasarnya daripada wahyu. Barang siapa bertanya tentang wahyu lalu dia diberitahu dan diberi penjelasan tentang wahyu tersebut, maka amalnya itu termasuk ittiba', mengikuti wahyu, bukan taklid. Mengikut wahyu adalah perkara yang sudah disepakati kebenarannya. Tak ada taklid. Taklid ni apa dah? Tak mau keluar daripada mazhab. Kita kata kita ahlu sunnah wal jamaah. Semua mazhab ahlu sunnah mazhab kita. Abu Hanifah ke, Malik ke, Syafi'i ke, Ahmad, semua imam kita. Kita ikut lah. Yang kata taklid ni apa dia? Dia nak pegang dengan satu je, tak mau keluar. Tak mau keluar. Dia nak ambil wuduk ni, dia punya jaga elok-elok, takut air musta'mal. Dia basuh muka cantik dah, dia main nak basuh tangan, dia heret kepala dia pergi jauh sikit, takut air muka kena atas tangan. Jadi musta'mal. Dia kata air atas tangan tak cukup 2 kolah. Kita nak kata apa? Kita duk tengok kesian lah. Kita pula ambil ayat sembahyang. Kita pula ambil ayat sembahyang depan dia. Kita basuh muka apa semua, kita basuh tangan apa semua. Kita tarik ayat bawah dagu kita, kita pergi heret mai atas kepala. Dia pula terkejut. Astaghfirullahalazim. Dia ambil minyak angin buat atas dada. Aduh ya Allah.
Inilah orang kata pergi mengaji, inilah orang kata pergi mengaji. Kita jadi imam, dia tak mau ikut. Dia sembahyang juga isyak, lepas tu dia pergi buat isyak lagi sekali. Macam mana aku nak ikut? Dia pergi ambil ayat bawah dagu, dia tarik meter kepala. Sikit punya bukan kata sikit punya nala ke musta'mal dia. Nak kata apa? Kesian kat dia. Kita kesian kat dia. Kita kesian kat dia, dia kesian kat kita. Dia tengok kita sujud sembahyang, kita rapatkan kaki, kita lipat. Kita sembahyang sunat, dia duduk belakang. Dia duduk perhati, duduk golek kepala. Astagfirullah. Sampai tak tahu langsung beza sembahyang lelaki perempuan macam mana ni. Dia lelaki macam mana pergi sujud macam perempuan ni. Astagfirullahaladzim. Dia tepuk dia pula dah. Astagfirullah. Yang sujud kaki rapat ni perempuan, bukan kita. Kita jantan kena buka. Habis tak ada sejengkai. Kalau buka tu kurang daripada sejengkai ni makruh. Pasal kita dah ambil sifat perempuan. Kita bukan boleh main mengaji pakai baju kebaya. Tak boleh, itu baju perempuan. Kita kena pakai baju kita. Tak boleh kita sembahyang. Dia tengok pula perempuan tu sembahyang, Allahu Akbar, buka tangan elok aja. Astagfirullahaladzim. Perempuan kena kapit dia kata. Kuih pun ada kuih kapit, tambah perempuan dia kata. Jangan duk pergi buka ni semua ni. Tak boleh. Allah ni lah semua. Nah, dia pening kat kita. Kita kata Nabi Muhammad seorang dia lah ajak lelaki perempuan sembahyang. Seorang dia lah ajak lelaki perempuan. Uduk lelaki, sembahyang lelaki. Yang tu semua Nabi ajak. Sama. Tak ada lah beza apa-apa. Dia kata ni lah pasal duk pergi mengaji Quran, duk pergi ambil bahan mentah jadi lagu ni. Tengok. Dia ambil ayat Quran, dia heret kepada mazhab dia. Meskipun ayat di atas secara umum menunjukkan salah satu jenis taklid, hanya sahaja taklid yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah taklid yang telah kita sebut, iaitu taklid yang tidak diperselisihkan di kalangan para ulama. Taklid ni maksud dia apa ikhwan? Ikut. Jadi kita tanya kepada orang yang tahu hadis, bermakna kita ikut dia lah. Dia bagi tahu kepada kita hadis itu sahih dengan penjelasan yang jelas. Okey, kita terima. Taklid yang tak boleh ni apa dia? Taklid yang orang panggil taklid secara ta'subi. Taklid secara ta'sub. Dengar kata pandangan orang lain, oh tak mau. Saya nak dengar satu pandangan aja. Yang tu taklid yang salah. Kita Syafi'i, kita dengar hujah-hujah Imam Malik. Kita mazhab Syafi'i, kita dengar hujah-hujah mazhab lain. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab Al-Hambali, kita dengar. Zamakhsyari kata apa, Syangqiti kata apa, kita dengar. Semua kita dengar, lepas tu kita nak tahu dalil depa apa. Kita terima. Dia memang masuk dari segi bahasa taklid, tapi taklid yang sepatutnya. Kita baca Sahih Bukhari, apabila Bukhari mensahihkan hadis itu, penuh yakin kita hadis itu sahih. Dia masuk taklid juga, tapi taklid yang agama mau macam tu. Itu termasuk ikut mazhab juga, tapi ini maksud ikut mazhab yang agama mau. Ya, mazhab yang agama tak mau ni apa dia? Satu mazhab je. Itu yang ada wuduk Syafi'i lain, wuduk Maliki lain, wuduk Ahmad lain. Antum boleh bayang macam mana wuduk orang ni boleh lain-lain sedangkan ayat wuduk satu? Yang ni kita maksud cara bermazhab dan taklid kita tak mau. Kita ikut Malik, bukan kita ikut Malik, kita ikut nas yang Malik bagi kerana nas dia sahih. Maka kita ikut Nabi lah tu kerana nas itu sahih. Ini satu bab yang kita belajar malam ni, khutbah iman. Baik. Taklid, yakni taklid orang awam kepada seorang ulama dalam masalah yang terjadi pada dirinya dan dia mengamalkan apa yang difatwakan kepadanya tanpa mewajibkan dirinya menerima semua pendapat yang dikatakan oleh orang alim tersebut dan mengabaikan pendapatnya lain. Kita dengar dia kata, tapi kita tak mewajibkan diri kita ikut dia seorang. Kita nak dengar orang lain kata apa lagi. Sama, kita main mengaji di Baitul Ilmi, kita baca Riyadhus Salihin, kita baca Ibana, kita baca Sahih Fiqh Sunnah, kita juga kena pergi tempat lain dengar apa orang cakap. Pasal apa? Kita tak mewajibkan diri kita dengar satu orang bercakap. Kita nak dengar semua keluarga Ahlus Sunnah cakap dan kita ambil yang sahih daripada Nabi.
Ini prinsip kita, ikhwatul iman. Adapun dalil mereka dengan hadis yang menceritakan tentang seorang yang terluka parah di kepalanya, kemudian dia bermimpi basah lalu bertanya pada teman-teman dia, apakah dalam kondisi seperti ini dia mendapat rukhsah, keringanan untuk bertayamum? Mereka jawab, menurut kami kamu tidak mendapat keringanan untuk tayamum, sebab selama kamu mampu menggunakan air. Kemudian laki-laki itu mandi dan akhirnya mati. Kejadian ini sampai kepada Nabi SAW dan Nabi menyatakan, qataluhu faqatalahumullah, ala sa'alu iza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ai as-su'alu. Nabi menyatakan mereka mencelakakannya, semoga Allah mencelakakan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Ketahuilah, ubat kebodohan adalah bertanya. Berdalilkan dengan hadis ini juga tidak pada tempatnya. Hadis ini bukan hujah bagi pelaku taklid, tapi hadis ini menjadi hujah balik kepada mereka. Dia ambil hadis itu juga, dia kata, tengok, Nabi suruh kita taklid. Nabi kata, tanya pada orang yang mengetahui kalau hampa tak tahu. Dia ambil hadis itu, dia heret kita kena ikut satu-satu mazhab, sedangkan dalil dia bukan macam tu. Dalil dia bukan begitu. Tengok dia kata, penulis A'lam al-Muwaqqi'in. A'lam Muwaqqi'in ini siapa tulis? Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Dia menjelaskan sisi pendalilan dengan hadis itu. Nabi SAW hanyalah menunjukkan, Ibn Qayyim kata, berdasarkan hadis itu hanyalah menunjukkan kepada orang-orang yang meminta fatwa seperti laki-laki yang kepalanya luka itu agar bertanya tentang hukum dan sunnahnya. Lalu beliau menyebut mereka mencelakakannya, semoga Allah mencelakakan mereka. Ibn Qayyim kata yang tepatnya ialah Nabi marah mereka sebab Nabi itu ada, mereka tak main tanya kat Nabi. Itu menjadi dalil. Dalam surah apa? Dalam surah Ali Imran, Allah kata, wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Wa kaifa takfurun wa antum tutla ayatullah wa fikum rasuluh. Macam mana hampa nak kufur? Hampa duk baca ayat Quran. Di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Siapa yang berpegang dengan tali Allah, sesungguhnya dia mendapat petunjuk ke jalan yang sangat benar. Jadi Nabi marah pasal apa? Nabi duk ada, mai tanya. Pasal apa tak tanya? Ibn Qayyim kata dalil paling besar. Hari Nabi dah wafat, memang Nabi tak ada, tapi sunnah Nabi duk ada. Kena tanya kepada sunnah, baru kita buat satu benda. Itulah dalil yang paling sebenar. Bukanlah cerita ini dalil kepada kena pegang satu-satu pendapat orang, lepas tu jangan amal dah pendapat orang lain. Baik. Mereka, Nabi kata, mereka mencelakakannya, semoga Allah mencelakakan mereka. Anda tengok, bila satu orang bagi jawapan, kemudian menyebabkan kawan itu menjadi salah dalam amalan, tak ikut Nabi, Nabi mendoakan celaka. Itu bayang tu. Kan? Banyak. Hari ni Allah Ta'ala buka, sama ada internet, kuliah-kuliah, dari segi buku-buku, dari segi blog-blog, orang menceritakan tentang sunnah Nabi berdasarkan mampu satu-satu orang. Tapi orang masih nak tolak lagi. Hak cara lama ni, tapi tak mau. Bukan kata tak mau dengar, macam Pak Jam cerita, nama ustaz pun tak mau dengar. Nama ustaz pun tak mau dengar. Bukan kata nak pergi suruh beli buku baca, nama ustaz pun tak mau dengar. Kata, ni jom kita pergi kuliah. Kita kuliah siapa? Tak payah dia. Tengok Gusti lagi bagus, dia ni duk main iPad. Hati-hati ya khatul iman. Ya subhanallah. Macam mana lah ya khatul iman nak jawab depan Tuhan? Imam Mujahid kata apa dia? Ada dua benda menghalang kita dapat kebenaran. Dua benda ni kalau kita ada, kita tak dapat kebenaran. Apa dia? Dia kata malu tak bertempat dengan sombong. Malu tak bertempat dengan sombong. Tak dapat ilmu.
Kebenaran pun tak dapat. Tak mau dengar. Dia dengar ceramah, dia tak tengok muka ustaz tu. Dia kata nampak bagus juga dia cakap. Duduk tengok muka, Allah makan jat ni kah? Ustaz betul dia pula. Malu apa ikhwan? Malu takut orang tahu dia duduk mengaji dengan satu orang. Dia malu. Kawan kita semalam tak main kuliah. Saya dekat rumah saya ada ceramah. Siapa dia? Oh, semana nak bak nama kawan tu. Dia ni pula famous dengan nama Wahabi. Kalau dia abang lah, kawan tak mau kawan dengan dia. Orang tak mau kawan dengan dia, dia malu. Bila dia malu ikhwan, dia malu nak dengar. Siapa YouTube, dia seorang-seorang pun, dia nak tekan YouTube, nak tengok, dia malu. Bini dia lintas pergi pancung, dia search benda lain. Bini dia pergi pelan-pelan, on balik. Nak dengar. Hati ni percaya juga pasal dia tu duk baca hadis. Tapi malu. Jumpa tengah jalan. Assalamualaikum Abang Ustaz. Kata abang baik. Saya ada ikut ceramah Ustaz di YouTube. Kata mai sekali Baitul Ilmi. Dia gelak. Dia kata kalau saya pergi Baitul Ilmi, perang dunia pula Ustaz. Kan? Malu dan sombong. Tak dapat. Malu dengan sombong tak dapat. Tak mau dengar. Dia dengar pasal kapal terbang jatuh dalam laut ni, dia tengok TV je. Dia duduk tengok TV. Lain daripada TV dia tak mau dengar. Analisa lain daripada TV dia tak mau dengar. Takdir Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul tak ni takdir Tuhan? Betul Al-Ibanah kata apa? Takdir dua macam. Ni ahli sunnah ni. Takdir dua macam. Satu takdir syar'iyah, satu takdir kauniyah. Syar'iyah semua Allah redha. Kauniyah ada dua. Satu dia redha, satu dia tak redha. Dia buat alam ni semua, dia redha. Matahari naik ke timur, jatuh belah barat. Besok nanti naik ke belah barat, jatuh belah timur, semua dia redha. Lagi satu dia tak redha, tapi dia izin. Dia izin hamba dia bunuh hamba dia. Dia izin, tapi dia tak redha dengan orang yang bunuh. Dia suruh kita tangkap orang yang bunuh orang. Dia suruh kita kisah orang tu. Dia takdir tak benda tu jadi? Ya, dia takdir. Tapi dia redha? Dia tidak redha. Dia yang mentakdirkan kawan tu pergi curi. Dengan izin dia kawan tu curi. Tapi dia buat undang-undang. Hukum orang mencuri. Dia tidak redha. Dia yang izinkan kawan tu buat zina. Tapi dia buat undang-undang. Orang zina ni kena hukum. Dia tak redha. Jadi kapal ni junam masuk dalam laut. Takdir Allah. Betul? Betul. Dia redha ke dia tak redha? Jangan bincang takdir aja. Jangan bincang takdir. Ni dah tuduh dah semua orang. Ni dah tuduh dah semua orang. Kapten ni kena tuduh, saya tak tahu macam mana kapten. Kan? Tengok-tengok, brum masuk dalam laut. Allah redha ke dia tak redha? Cari orang tu. Kalau kawan tu terjun masuk sekali, tak boleh cari. Tapi penyebab dia boleh cari. Tapi jangan suruh orang Malaysia carilah. Kena import satu perisik mana daripada luar, dia pun yang kena buat kaji. Sebab kalau orang Malaysia jumpa kotak hitam tu, kotak hitam nanti jadi kotak kelabu. Kotak hitam jadi kotak kelabu. Kita nak dengar perbualan dalam kotak hitam tu cerita apa? Apa jadi dalam kotak hitam? Ada 2 nyawa budak kecil dalam tu. Memang dia jatuh. Semua tahu, katalah dia jatuh. Kita tak tahu, bukan semua tahu. Menteri yang buat laporan saja tahu lah. Kata dia jatuh. Kita nak tahu macam mana dia boleh jatuh. Ada satu kapal terbang, dia lalu tempat sejuk, tiba-tiba dia junam ke bawah. Orang duk bincang macam mana kapal ni boleh junam. Dia buat balik enjin sebiji macam kapal terbang tu. Kemudian mereka bagi satu sejuk, sama macam sejuk tempat kapal terbang tu pergi. Mereka nak tengok, tak mana sangkut kapal ni. 2 tahun mereka punya buat kajian baru dapat. Bila terlampau sejuk, minyak yang nak supply pergi ke enjin tu, dia jadi beku.
Dia junam ke bawah. Lepas 2 tahun dapat jawapan. Maka tak ada salah siapa bagi pampasan semua ke orang. Kena buat kajian. Tapi tak mau kajian dalam Malaysia ni, kita tak mau. Takut lah. Mula mai Pulau Pinang, lepas tu pergi Terengganu, lepas tu pergi sana, lepas tu pergi Laut Selatan, lepas tu pergi Laut India. Antum kalau nak belajar sikit politik, kena tengok gambar Hindu. Dia kata betul. Sebahagian politik kita ni ada pada gambar Hindu. Lebih-lebih kita tengok gambar lama-lama kan. Tak ada MGR pun, tak Kamal Hassan ke, Seri Dewi time tu lah kan. Tengok gambar tu. Amitabh Bachchan pun kurang sikit. Tapi gambar-gambar Hindu belah-belah sana. Ada cuba tengok gambar Hindu punya gambar. Best. Macam mana polis mai depan rakyat bercakap, insya-Allah saya bela rakyat, belakang polis buat gambar Hindu. Besar jasa orang Hindu ni besar. Boleh faham politik. Ada satu gambar Hindu nama dia KO. OK ditukar KO. Cerita satu wartawan. Cerita lama zaman saya tengok wayang dulu lah, saya tobat banyak dah. Dulu kan. Dulu yang cerita lah. Cerita satu wartawan, satu reporter, dia nak pergi kaji satu kes bunuh. Satu budak college sudah mati, satu budak perempuan mati. Wartawan duk ambil gambar. Dia macam mana budak ni duk mengaji college? Macam mana dia bunuh diri? Nampak? Kita lah kan. Kita kalau dengar satu orang ni katalah BPR panggil tingkat 16. Panggil dia. Dia nak atas, tak tahu dengar kata dia jatuh tingkat 16. Takdir Allah lah. Inna lillahi wa inna rajiun. Habis okey, tutup. Tapi Hindu dah. Dia pergi BPR panggil. Kalau dia nak bunuh diri, pasal apa dia nak bunuh diri di pejabat tu? Tentu dia pergi naik jambatan Pulau Pinang macam baru ni kan. Mana punya mangkuk, tak tahu nak pergi terjun, tak tahu tak mati. Dia berfikir, dia ni pergi college nak mengaji. Macam mana dia bunuh diri? Kalau dia nak bunuh diri, tak payah main college. Wartawan, reporter ni dia buat. Dia selidik. Rupanya dia tak dapat. Dalam gambar KO tu dia nampak apa dia? Perempuan ni sudah ada satu macam joint venture dengan satu menteri. Ni filem KO. Filem, just filem. KO. Rupanya perempuan ni ada simpan satu rahsia. Dia pun lawan kawan ni sudah bagi satu bullet pergi kat dia. Ni guys. Dia dedah balik tu yang rancak tu. Saya ada tengok satu macam ni aku pernah tengok drama ni. Kita duk main lagu tu. Negeri mana aku tengok drama ni? Pasir Berdengung. Menteri Pasola. Atau tengok Menteri Pasola pun satu benda kita boleh belajar. Menteri Pasola ni jahat kan? Takkanlah jahat dia sampai dinding istana pun dia kopek. Yang ni nampak sangat. Bukan Menteri Pasola jahat. Raja tu mangkang. Raja tu sampai tak tahu mentadbir. Sampai Menteri Pasola main dia. Allah buat kan? Mati kita Allah buat. Hidup kita Allah buat. Rezeki kita Allah bagi. Rezeki kita Allah bagi sangkut. Ada dua. Dia redha. Dia tak redha. Orang main judi menang kaya. Kadang-kadang main judi rugi, kalah 50 juta. Tak ada lah, saya buat contoh aja. 50 juta kalah, masuk hospital. Dia ingat kata ada jantung apakah? Tak ada jantung. Dia habaq kalah judi 50 juta. Allah bagi. Tapi dia redha? Dia tak redha. Setuju kalau betul kapal terbang tu junam masuk dalam laut, semua kita kata takdir Allah. Tapi penyebab dia itu, ikhwan, penyebab dia akan dituntut di hari akhirat. Tak boleh tutup. Nabi kata apa? Kalau Fatimah binti Muhammad curi, aku potong tangan dia. Ya, kalau Fatimah binti Muhammad curi, aku potong tangan dia. Ni kita duk baca malam ni, ikhwan. Baca bab tu dia keluar bab lain. Baik. Jadi ikhwatul iman, dalam hadis ini berisi pengharaman berfatwa
dengan dasar taklid, kerana ia bukanlah ilmu menurut kesepakatan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan terhadap pelakunya. Nabi doa buruk bagi orang cakap tak betul pasal Nabi ni, sampai orang jadi susah. Nabi doa buruk, ikhwan. Kawan tu dah bandis kaki, patah kaki, kita pergi bagi tahu apa kat dia, hang kena ambil wuduk, lepas tu hang kena tayamum, lepas tu hang sihat, hang kena qada balik. Tak semayang satu qada pun tak kena. Ini dah sakit, pergi bagi 2-3 tan. 2-3 tan. Kata 2-3 tan, saya teringat pak cik cerita kat saya baru ni. Satu kawan baca khutbah jemaah, dia kata, tuan-tuan tahu tak Rasulullah ni punya pedang besar mana? Rasulullah ni punya pedang berat dia 1 tan. Alamak. Ada tak tengok satu filem kartun, apa nama dia tu, dia hero lah, dia macam super power, dia nanti bawa satu martun heret. Apa Thor nama dia? Thor kan? Adventure nama gambar tu, Adventure. Dia bawa satu martun. Dia letak martun tu di bawah. Ni, hak mai. Hak sikit punya hak ke? Koyak baju, seluar je tak koyak. Koyak baju semua. Hak mai pegang dia punya martun tu tak boleh angkat. Dia ada tengok dia punya martun besar tu je. Hak tak boleh angkat. Sekali Iron Man main dengan kaki keluar api, Iron Man tak boleh angkat. Yang kata apa, Thor. Ni bukan Thor, ranjau orang tu. Anda mau tak tergelak. Berat pedang Nabi 1 tan. Hang tahu ke 1 tan tu besar mana? Hang pernah tengok lori BJ and the Bear tu? Habis Nabi hayun pedang tu macam mana Nabi hayun? Dia kata itulah maksud dia, kederat Nabi 1 tan. Itu bukan Nabi, itu Thor. Subhanallah ya khatul. Lagu ni pun dia khatul iman. Boleh cerita dalam khutbah jemaah. Baik. Padahal doa seperti itu dilarang. Kita tak boleh doa orang keburukan, dilarang. Dan itu salah. Satu bukti pengharaman. Tapi Nabi doa. Kita bolehkah doa orang binasa? Tak boleh. Tapi dalam kes ni Nabi baca doa. Pasal apa? Nabi marah kalau jawapan agama tu tak mai daripada dia. Nabi marah. Dalil yang dihujahkan bagi para pelaku taklid justru menjadi hujatan. Hujatan ni kira makan diri dia balik, yang sangat kuat terhadap mereka. Ini diambil daripada Adwaul Bayan, Imam Syangqiti. Jadi apa dia kita tengok malam ni, muka surah 66 tadi, tak benar kalau nak jadi mujtahid baru boleh ikut Quran dan hadis, tak benar. Yang kedua, maksud tanya kepada orang ahli zikir itu mesti duduk dalam kawasan mazhab, itu tidak benar. Tak benar. Lepas ni dia nak buat main satu tajuk kat kita, dialog dengan pelaku taklid. Dia nak buat main kat kita satu dialog. Imam Al-Muzanni bercakap dengan satu orang yang dia kata kita tak boleh keluar daripada mazhab. Penulis kitab kita ni nak perkenal kepada kita hujah masing-masing. Tengok macam mana. Lepas tu kita akan jumpa 74 antara taklid dan ittiba'. Lepas tu dia main satu tajuk yang cantik, mengikut dalil bukan bererti membaikot para imam mazhab. Tak. Kita ikut Quran dan Sunnah bukan bermakna kita tolak imam mazhab. Ini satu tajuk yang menarik. Dia akan cerita kepada kita. Lepas tu barulah kita masuk Kitabut Taharah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kuliah kita rumah Pak Long. Hari minggu ni ada 5 Isnin. Bulan ni ada 5 Isnin. Jadi Isnin ke-5 tu saya sembang dengan Pak Cik Gulia baru ni. Ya, bulan ni Isnin ke-4. Ke depan Isnin ke-5. Yang ke-5 tu kita ada buat satu forum di sini. Kita ada buat satu forum minggu ke-5. Itu minggu ke-5 kita tak baca kitab lah. Minggu ke-5 kita ada satu forum. Wallahu a'lam.